Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kita akan teruskan ke topik 5 etika dan peradaban, iaitu topik 5 pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Saya bacakan sedikit sinopsisnya untuk kali ini. Peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan beberapa peradaban besar dunia yang bergaul dan tergarap melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Pembinaan peradaban ini didahului oleh peradaban pribumi alam Melayu. Kemudiannya diikuti peradaban Asia, iaitu India, China, dan Timur Tengah. Dan seterusnya peradaban Barat. Akhirnya, peradaban ini disambut oleh peradaban globalisasi yang merupakan kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sempadan melalui jaringan digital yang kompleks. Pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia bermula dengan kemerdekaan 1957 melalui usaha mewujudkan negara bangsa. Didahului oleh pembinaan negara state bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan dan satu kewarganegaraan. Negara mewujudkan beberapa institusi utama seperti sistem birokrasi negara, pelan pembangunan 5 tahun dan sebagainya. Pembangunan ekonomi mendahului pembinaan bangsa nation. Oleh itu, pembinaan bangsa menyusul, antaranya melalui institusi sistem politik kepartian dan pilihan raya. Dalam konteks ini telah wujud beberapa bangsa idaman yang menguasai wacana politik di Malaysia. Usaha membina peradaban beridentitika Malaysia sangat mencabar dan perlu dikupas dan didebatkan. Untuk topik ini kita akan belajar lebih kepada sejarah. Sejarah bagaimana Malaysia ini wujud sebagai negara yang mempunyai berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai kebudayaan, berbagai peradaban yang direncahkan di dalam satu kawasan ataupun satu negara. Kita akan lihat sejarah-sejarahnya dan macam mana ia terbentuk sehingga ke hari ini. Objektif bab ini adalah untuk memahami proses pembinaan negara bangsa Malaysia melalui kepelbagaian peradaban, dan pelajar-pelajar diharapkan dapat menghuraikan proses pembentukan negara bangsa di Malaysia, menganalisis negara bangsa di Malaysia dari perspektif peradaban. Apa yang kita akan belajar dalam bab ini adalah sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa, konsep negara dan bangsa, konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia, dan juga kepelbagaian idea bangsa idaman dan perbahasan yang terlibat. Ini adalah peta minda yang menunjukkan bagaimana negara bangsa ataupun negara kita dapat diwujudkan. Ia sebenarnya berasal daripada sejarah, sejarah sosial. Okay, kita akan tengok sekejap lagi sebab sejarah Malaysia ini adalah sejarah yang amat kompleks sehingga membentukkan peradaban majmuk ataupun masyarakat majmuk yang mempunyai pelbagai etika, pelbagai peradaban, pelbagai budaya. Jadi yang membentuk masyarakat yang majmuk. Dan ia juga terpecah kepada dua elemen, iaitu elemen negara, elemen bangsa, dan bagaimana kita dapat mewujudkan bangsa idaman yang membentuk negara bangsa. Sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa melibatkan dua ciri, iaitu sejarah di alam Melayu, iaitu peradaban pribumi di alam Melayu itu sendiri, peradaban Asia iaitu India, China, Timur Tengah, peradaban Barat dan peradaban globalisasi. Ini adalah sejarah sebelum kemerdekaan. Apabila kemerdekaan diisytiharkan pada tahun 1957, peradaban beridentitikan Malaysia direkodkan, iaitu pembinaan negara bangsa, dan seterusnya mewujudkan pembinaan negara dan pembinaan bangsa. Ini adalah senarai negara-negara di Asia yang wujud pada tahun 400 AD ataupun 400 Masihi, pada tahun 400 Masihi. Senarai ini telah dikemaskini pada tahun 2008. Kalau kita tengok di sini, negara-negara yang wujud pada tahun tersebut adalah negara-negara yang berbeza daripada negara-negara yang wujud sekarang. Okay. Namun begitu, yang mempunyai sejarah yang tersendiri. Begitu juga keadaannya dengan kawasan di alam Melayu. Masa itu tanah Melayu masih belum wujud. Okay. Masih belum wujud. Negara-negara yang kita tahu seperti Thailand yang dikenali sebagai Langkah Suka, okay. Kerajaan Funan yang mana kerajaan ini kuat pada masa dahulu. Okay. Lepas tu Malaysia kalau kita lihat peradaban Melayu dia melangkaui ke Filipina pada masa dahulu, dan sekarang dia telah berubah setelah berlakunya penjajahan asing. Lepas itu kita lihat di Sumatera Selatan, kita tengok ia dikenali sebagai Kentoli. Jadi kalau kita lihat di sini peradaban ataupun negara, nama-nama negara pun ia mempunyai nama yang berbeza. Jadi ia mempunyai sejarah yang berbeza, dan sejarah-sejarah ini jugalah bertaut dan bertemu di Selat Melaka, dan ia membentuk kerajaan kita pada masa sekarang, pembentukan negara kita pada masa sekarang. Ini adalah peta dunia Melayu Polinesia. Okay. Kalau anda semua lihat pada masa dahulu, negara kalau kita lihat di sini, ini adalah yang warna hijau tua ni. Ia adalah negara yang wujud pada masa sekarang. Tetapi pada masa 9,000 hingga 11 tahun dahulu, masa itu kawasan ini masih daratan. Kawasan, jadi ia ini bercantum. Okay.
Okey, dan selepas itu kenaikan paras air berlaku dan berlakunya pemisahan benua. Jadi sebab itulah sebenarnya kalau ikutkan kita lihat kalau ikutkan pada tahun 9000 hingga 11 tahun dahulu, okey, Sarawak, Borneo dan Tanah Melayu dan Sumatera, Jawa semua ni bertaut dia bertaut lalu selepas berlakunya kenaikan paras air laut ia berpisah Jadi sebenarnya alam Melayu ini sangat luas. Kalau kita lihat Australia ni pun sebelum ini ia bercantum dengan Papua New Guinea. Okey. Jadi alam Melayu ni sebenarnya dia melebar ke Madagaskar, okey, utara Thailand, Taiwan, Kepulauan Hawaii, Marianas, Guam sehinggalah ke New Zealand. Kalau kita lihat ni Kepulauan Melayu ni sangat luas, sangat meluas. Kita tengok yang ada titik-titik merah ni. Okay. Ini adalah perkembangan sejarah alam Melayu. Okay, saya rasa anda semua telah belajar benda ni rasanya pada dulu masa tingkatan 4, tingkatan 5. Mungkin pada masa kamu tingkatan 6 yang melibatkannya zaman prasejarah ni. Okay, zaman prasejarah, zaman paleolitik, mesolitik ni saya rasa kamu semua dah biasa dengan sejarah-sejarah ini. Selepas itu yang wujud pula zaman proto sejarah. Okay, iaitu kewujudan kerajaan purba, kerajaan awal, Langkasuka, Kedah Tua, Gangga Negara, Citu, Loyueh, Tantan. Okay, lepas tu wujud pula zaman pensejarahan, okay, iaitu kewujudan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu berpindahnya para Meswara daripada Temasek ke Melaka. Dan bermulanya pembentukan masyarakat kepelbagaian disebabkan oleh perdagangan dan datangnya kuasa penjajah iaitu Portugis, Belanda dan British. Okay, kemudian ini adalah sejarah moden, wujudnya sejarah moden apabila negara kita mendapat kemerdekaan ataupun dengan spesifiknya Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Okay, lepas tu berlakunya perpaduan dan penyatuan dan ke arah pembinaan negara-negara di Malaysia. Saya rasa anda semua pernah belajar benda ini pada sekolah menengah dulu dan kalau tak silap saya pada masa kalau kamu masa matrikulasi pun kalau tak silap ada disentuh secara tidak langsung mengenai perkembangan sejarah alam Melayu ini. Okay, ini adalah sorotan perkembangan zaman awal. Okay, kita pergi dengan lebih detail sedikit. Tapi saya tidak akan baca dengan lebih lanjut lah. Okay, zaman prasejarah dulu seperti mana yang saya telah tunjukkan dalam jadual sebelumnya tadi. Okay, zaman prasejarah dulu. Okay, wujudnya zaman paleolitik, iaitu pertempatan paling awal di alam Melayu. Mereka hidup secara kehidupan sara diri dan berpindah randa. Masa ini kapitalis belum wujud, dan penggunaan alat batu, mereka menggunakan alat batu untuk memburu, untuk membuat binaan dan sebagainya. Kemudian wujudnya zaman Mesolitik ini lebih maju sedikit. Okay, mereka menggunakan batu, batu jadi alatan keperluan dan senjata dan ia lebih maju sedikit, lebih moden sedikit lah. Okay, bermula kegiatan pertanian, peternakan, perdagangan awal dan perhubungan kawasan lain. Kemudian zaman Neolitik iaitu berakhirnya zaman batu. Dari sini teknologinya lebih moden lah berbanding dengan zaman sebelumnya iaitu Mesolitik dan Paleolitik. Kemudian apabila berakhir zaman batu maka wujudlah zaman logam dan besi yang mereka sudah menggunakan logam sebagai alatan keperluan untuk senjata, untuk berdagang, untuk keperluan asas dan juga mereka sudah mula tinggal tetap di suatu kawasan dan mereka ini lebih tertumpu kepada kawasan yang mempunyai sumber air. Selepas zaman prasejarah, wujudnya zaman proto-sejarah iaitu kewujudan kerajaan Melayu kuno ataupun kerajaan purba yang dinamakan sebagai Langkasuka, dikenali sebagai Langkasuka. Ini nama-nama kerajaan yang wujud pada masa itu iaitu kerajaan Langkasuka, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Gangga Negara, Citu, Loyueh, Tantan. Dan yang menariknya pada masa itu mereka menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca, maknanya bahasa yang meluas digunakan pada masa itu. Dan sistem politik mereka adalah sistem politik tradisi iaitu sistem pembesar empat lipatan, sistem jemaah menteri, sistem penaung dinaung dan sistem sosial mereka adalah golongan pemerintah dan golongan diperintah dan sistem ekonomi mereka lebih kepada sara diri. Pada masa ini belum lagi ada kapitalis. Kapitalis ini konsepnya adalah konsep mengumpul harta. Tapi sistem ekonomi pada zaman purba yang lebih kepada sara diri, maknanya pembelian ataupun pendapatan yang digunakan hanya cukup untuk mereka makan dan hidup sahaja. Pada kurun pertama sehingga kurun ke-6 Masihi, kerajaan Funan muncul sebagai sebuah kuasa terkuat di rantau Asia Tenggara. Nanti saya tunjuk di mana kerajaan Funan tu, dia dekat kawasan, dekat area Thailand macam tu lah, lebih kurang dekat berhampiran dengan Vietnam macam tu. Kemudian pada kurun ke-7, kurun ke-11 Masihi, kerajaan Sriwijaya mengambil alih peranan kerajaan Funan sebagai kuasa politik terkuat. Selepas itu kerajaan Majapahit pula muncul kuasa terkuat pada kurun ke-13 Masihi selepas kejatuhan kerajaan Singgasari di Jawa semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Kegemilangan Empayar Majapahit ini berakhir dengan kemunculan kerajaan Melayu Melaka. Ini adalah kawasan di mana kerajaan Funan
Funan berada, okey, kalau lepas tu ini adalah antara kerajaan-kerajaan yang muncul sebagai kuasa terkuat pada masa dahulu. Okey, itu kerajaan Ayutthaya, Champa, Angkor dan Sriwijaya. Okey, dan kerajaan Funan berada di kawasan ini ya. Okey, apabila kita sebut pada zaman pensejarahan ia tidak lari daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu Melaka ini dibuka oleh Parameswara. Saya rasa anda semua memang dah biasa dengan nama Parameswara yang itu baginda berpindah daripada Temasek pada masa itu ke Melaka atau Raja Iskandar Shah pada awal kurun ke-15. Jabatan Melaka ini mempunyai Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kandung Melaka yang menggambarkan Melaka mempunyai peradaban yang tinggi. Faktor utama perkembangan kerajaan Melayu Melaka ialah wujudnya sistem pentadbiran yang cekap dan tersusun, khususnya melalui sistem pembesar 4 lipatan. Jika anda berminat, anda boleh cari di laman web. Sistem pentadbiran yang cekap ini menjamin keamanan dan kemakmuran negara dan menarik perhatian saudagar-saudagar untuk menjadikan Melaka sebagai pusat kegiatan. Dan mereka juga mendapat jaminan keselamatan daripada Sultan dan Shah Bandar. Peradaban yang bermula di Melaka menjadi titik tolak pada perkembangan peradaban Melayu. Peradaban Melayu ini berteraskan rumpun bangsa yang tergolong dalam cabang Melayu Indonesia, merangkumi Melayu, Jawa, Sunda, Aceh, Madura, Minangkabau, Bugis, Minang, Iban, Bajau Murut dan berbagai lagi. Rumpun bahasa Melayu Indonesia mula tercakup dalam rumpun bahasa Austronesia. Kemunculan Melaka telah menjulang jati diri peradaban Melayu di tanah Melayu. Peradaban Melayu pada masa ini lebih bersifat terbuka, sentiasa berubah berdasarkan kepada perkembangan zaman dan ada kesinambungan. Kesinambungan peradaban dan ketamadunan Melayu dapat kita lihat dengan jelas melalui kewujudan kerajaan-kerajaan terkuat dan silih berganti yang bangkit setelah kejatuhan sesebuah kerajaan yang lebih awal. Ini adalah kita yang menunjukkan kerajaan-kerajaan yang kuat dan cemerlang pada masa sejarah. Kita lihat kita Melaka masa itu adalah menjadi pusat kekuatan ataupun pusat bandar di sesuatu wilayah. Okay, kalau kita lihat Melaka, Kesultanan Melayu Melaka ini bukan hanya terhad di Melaka saja, malahan kawasannya meluas sehingga ke Sumatera Barat, Sumatera Barat. Lepas tu ada juga negara pusat-pusat negara ataupun wilayah yang turut juga kuat pada masa itu, iaitu Lamuri, Samudra Pasai, Birulak, Pagawiyong, Pakuan Pajajaran, dan lautan yang mempunyai wilayah air yang dikuasai oleh kerajaan Melaka juga luas juga pada masa itu, sehingga meliputi pantai timur semenanjung tanah Melayu pada masa itu. Menunjukkan pada masa itu kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sangat gah pada masa tersebut. Melaka telah menjadi pusat tumpuan perdagangan di gugusan Kepulauan Melayu pada sekitar kurun ke-15. Kemasyhuran Melaka ini telah menarik kedatangan pelbagai saudagar dari pelbagai benua, seperti India, China dan Timur Tengah. Kedatangan pedagang asing dan pendakwah agama telah membuka ruang interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua. Jadi Selat Melaka merupakan gelanggang, merupakan pusat pertemuan kepelbagaian peradaban di dunia. Mereka juga bukan sahaja belajar dan memahami budaya masyarakat Melayu, tetapi mereka juga turut memperkenalkan budaya dan cara hidup mereka kepada masyarakat tempatan. Interaksi dan pertemuan peradaban rentas benua yang berlaku di Melaka telah menjadi pemangkin kepada asas kewujudan peradaban majmuk kita sekarang. Jadi pada zaman dahulu bertemunya pedagang-pedagang daripada India, China, Timur Tengah, mereka membawa budaya mereka. Kita hidup dengan budaya kita, mereka datang ke tempat kita, mereka datang ke tempat kita. Jadi kita berlakunya pertembungan budaya, interaksi yang harmoni. Jadi secara tidak langsung berlakunya penyerapan budaya, rentas benua. Sebagai contoh India juga pedagang India juga adalah pedagang yang memilih Melaka sebagai tempat untuk berdagang. Hubungan India dan rantau Asia Tenggara telah bermula sejak kurun ke-2 Masihi lagi. Kegiatan penyebaran agama Buddha dan Hindu serta pelayaran putera-putera di Raja India telah mempercepatkan hubungan perdagangan serta kebudayaan antara India dan rantau Asia Tenggara. Hubungan awal India dan Tanah Melayu tidak berbentuk penaklukan politik kecuali ekspedisi ketenteraan oleh Rajendra Chola yang telah menyerang Sailendra di Sumatera yang turut menguasai empayanya termasuk kerajaan Kedah. Nama-nama seperti Suwarna Bumi, iaitu tanah keemasan, dan Suwarna Dwipa, pulau atas semenanjung emas, digunakan untuk merujuk kepada negeri-negeri di tanah Melayu yang kaya dengan emas. Namun begitu, perkembangan pengaruh Indianization ke atas penduduk di Asia Tenggara berlaku sebelum 1500 Masihi. Negara terawal yang mendapat pengaruh India ialah Funan yang bertapak di lembah sungai Mekong. Kemudian pengaruh India tersebar luas ke Langkasuka, Kedah, Kuala Selingsing dan Tanah Merah di semenanjung,
Kamtoli di Sumatera, Taruma di Jawa, dan Kute di Borneo. Kerajaan yang paling kuat menerima pengaruh India ialah Sriwijaya yang muncul pada akhir abad ke-5 Masihi. Pengaruh India begitu meluas dan kuat di rantau Asia Tenggara sehingga kawasan ini dikenali sebagai The Greater India. Okay. Apakah kesan sumbangan tamadun India kepada wilayah alam Melayu ataupun secara khususnya peradaban di Malaysia sekarang? Okay. Ya, banyak sumbangan dia dari segi falsafah, dari segi bahasanya, dari segi kesusastraan, dari segi yoga. Okay, yoga itu senaman itu kan. Okay. Agama, okay, sains dan teknologi, seni media, okay, ekonomi ya, dan falsafah. Okay, saya dah sebut tadi. Secara tidak langsung pengaruh peradaban India juga mempengaruhi kebudayaan masyarakat Melayu, terutamanya dari segi institusi pemerintahan, undang-undang, adat istiadat, bahasa, kesusastraan, kesenian dan kepercayaan. China juga mempunyai pengaruh di alam Melayu. Okay? Kerana tamadun China ini merupakan salah satu tamadun terawal di dunia. Peradaban yang terawal di negara China ialah di Sungai Kuning, iaitu di kawasan utara kira-kira 4,000 hingga 2,000 sebelum Masihi. Hubungan China dengan tanah Melayu, dengan alam Melayu telah wujud sebelum permulaan tahun Masihi sejak zaman dinasti Han lagi. Sementara pemerintahan Sung Kuan, 2 orang utusannya telah melawat Funan dan negeri-negeri Melayu yang lain. Di semenanjung tanah Melayu dan Kepulauan Melayu wujud hubungan diplomatik. Pada zaman kegemilangan kerajaan Sriwijaya, berlaku kedatangan para saudagar Cina dan penuntut agama Buddha secara besar-besaran. Pada zaman dinasti Tang pula, telah membuka 7 jalur jalan dagang dengan dunia luar. Salah satunya perjalanan laut dari Guangzhou dengan India, Pasir dan Arab melalui alam Melayu. Sejak dari itu, hubungan Cina dan alam Melayu semakin kuat, yang lebih tertumpu dalam bidang perniagaan. Kemunculan Melaka telah meneruskan tradisi hubungan baik dengan kerajaan Cina yang membuka ruang jaringan yang lebih luas dalam penyerapan peradaban, khususnya pada zaman dinasti Ming dalam abad ke-15. Okay? Sehingga kini, hubungan negara kita dengan negara China masih lagi baik. Sumbangan tamadun China juga tidak jauh bezanya dengan sumbangan tamadun India. Okay? Dari segi pentadbiran, falsafah, penciptaan sains, unsur moral dan sastra. Bagaimana pula pengaruh peradaban China ni ke atas kebudayaan masyarakat Melayu? Okay. Ada 6 pengaruh aspek, iaitu serapan perkataan Cina dalam bahasa Melayu, komuniti baba dan nyonya, Cina peranakan, adat, kekeluargaan, makanan dan pakaian. Bagaimana pula dengan pengaruh Timur Tengah? Okay. Pengaruh Timur Tengah ni kawasan-kawasan belah-belah Arab, belah Parsi. Okay. Itu adalah Timur Tengah. Sudah tentu kalau kita melihat kawasan itu, pengaruh utamanya adalah pengaruh agama Islam. Terdapat teori yang mengatakan Islam dibawa terus dari semenanjung tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Pengaruh peradaban dari Timur Tengah di alam Melayu bermula di Perlak dengan terbentuknya kerajaan Islam pertama pada 840 Masihi. Kemudian diikuti dengan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1042. Pasai telah wujud sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam yang boleh dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu. Kemudiannya, Melaka telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam dan menjadi nadi kegiatan pengajaran dan penyebaran agama Islam bagi seluruh Kepulauan Melayu. Peradaban Melayu telah menyerap unsur dan tradisi tamadun Islam yang akhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu Islam tahap dunia di Melaka pada kurun ke-15, Patani kurun ke-16, Aceh kurun 16 dan 17, dan Johor Riau Lingga pada kurun ke-17. Okay. Teori pertama yang mengatakan bahawa Islam datang dari tanah Arab ke alam Melayu dikemukakan oleh John Crawford. Semuanya adalah sarjana Inggeris. Okay. Dan juga ada teori lain yang dikemukakan oleh Emmanuel Goninho di Iridia. Dia kata Islam ni dibawa dari China melalui Canton dan Hainan. Okay. Dan juga ada teori yang ketiga. Okay. Dia kata Islam ni datang dari India melalui Gujarat. Okay. Jadi terdapat banyak sumber macam mana agama Islam ini diperkenalkan alam Melayu. Dan tidak lupa juga adalah Turki Uthmaniyah. Turki Uthmaniyah pada masa dahulu, sejak abad ke-16. Pada abad ke-16, gelaran khusus telah diberikan kepada Sultan Turki Uthmaniyah selaku kerajaan Islam yang tersebar ketika itu dan berperanan sebagai pendokong khalifah Islam. Dan kita juga menganggap Sultan Turki Uthmaniyah sebagai Sultan yang agung telah dikaitkan dengan Salasiah Kesultanan Melayu. Bagaimana pula pengaruh peradaban Timur Tengah ni terhadap peradaban Melayu? Ia lebih meluas dari aspek perundangan, ekonomi secara umumnya, sistem pemerintahan dan pendidikan. Dan ia juga mempengaruhi secara spesifiknya agama, kepercayaan, kesenian, kebudayaan,
adat dan cara hidup. Pengaruh dari Timur Tengah telah membawa impak yang cukup besar dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Kemasukan pengaruh Timur Tengah ini bukan sahaja menghakis pengaruh peradaban India sebelum ini, tapi telah mengubah pegangan agama, kepercayaan, pemikiran, cara hidup, sistem pemerintahan, perundangan dan pelbagai lagi. Namun begitu, pengaruh peradaban India tidak sepenuhnya hilang, cuma diadaptasi bersama dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, hierarki pemerintahan, adat perkawinan dan warisan kesenian. Adaptasi dan penyesuaian ini telah memperkukuh dan memperkayakan lagi peradaban Melayu sehingga membentuk peradaban Melayu Islam. Okey, sekarang kita pergi ke peradaban Barat. Okey, peradaban Barat ini adalah sejarah yang popular lah. Okey, selalu diketengahkan ya. Pengaruh peradaban dari Barat bermula dengan kedatangan kuasa kolonial ke alam Melayu, khususnya tanah Melayu, iaitu Portugis bermula pada tahun 1511, Belanda pada tahun 1641 dan British pada tahun 1786. Peradaban Barat bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tapi telah membawa implikasi yang besar dalam struktur pentadbiran dan pemerintahan negara. Walaupun pengaruh dari Portugis dan Belanda tidak membawa implikasi yang signifikan kepada negeri-negeri tanah Melayu keseluruhannya melainkan Melaka, tetapi secara langsung maupun tidak langsung, ia membawa implikasi dari segi penerimaan beberapa istilah dalam penggunaan bahasa Melayu. Hanya setelah kemasukan bahasa Inggeris, pengaruh Barat jelas kelihatan khususnya dari segi sistem pemerintahan negara dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya kefahaman berkaitan dengan etika dan peradaban di mana agama dipisahkan dari politik. Okay? Dan ini membawa implikasi yang besar ke atas pembinaan negara bangsa. Okay? Selain itu, pengaruh Barat yang cuba mengembangkan ajaran Kristian telah mendorong para pendakwah Islam mempergiatkan peranan mereka di tanah Melayu. Kita mulakan dengan pengaruh Portugis. Portugis datang ke tanah Melayu adalah untuk menguasai perdagangan dan mengembangkan agama Kristian. Tumpuannya adalah di Melaka, iaitu pada tahun 1511 sehingga 1641, iaitu selama 137 tahun. Kesan utama ialah wujudnya masyarakat serani, iaitu perkahwinan campur. Portugis juga memperkenalkan sistem tulisan rumi dan memperkenalkan perkataan pinjaman, jendela, almari, garfu, tuala, palsu, dan pelbagai lagi, sekolah pun. Kedatangan Portugis telah membawa keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Apabila kejatuhan ini, munculnya kerajaan baru iaitu Kerajaan Melayu Riau. Bagaimana pula dengan Belanda? Okay. Belanda menumbuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda ataupun BOC tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Belanda juga cuba menguasai perdagangan kain di India dan biji timah di negeri-negeri Melayu. Pusat utamanya adalah di Betawi ataupun Jakarta, Indonesia. Pada tahun 1641, Belanda menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan kerajaan Melayu Johor. Penjajahan Belanda tertumpu di Melaka selama 183 tahun, iaitu dari 1641 hingga tahun 1824. Belanda juga menyekat kapal dagang supaya berdagang di Betawi. Penjajahan Belanda berakhir dengan Perjanjian Inggris-Belanda, ataupun dikenali sebagai Perjanjian London pada tahun 1824. Penjajahan Belanda ini tidak banyak meninggalkan kesan terhadap peradaban Melayu. Ini pula adalah pengaruh Inggeris. Pengaruh Inggeris memberi kesan besar terhadap sejarah tanah Melayu ataupun sejarah Malaysia dan juga dari segi peradaban. Bermula pada tahun 1786, Francis Light menduduki Pulau Pinang. Sehinggalah pada tahun 1914, Johor menerima nasihat British yang pertama. Inggris telah mewujudkan pelbagai sistem pentadbiran semasa jajahannya di tanah Melayu. Itu kalau kamu lihat di peta di sebelah kiri itu, di sebelah sini. Ini adalah yang warna merah ni adalah negeri-negeri Selat. Yang warna kuning ni adalah negeri-negeri Melayu bersekutu dan warna biru ini adalah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan setiap negara-negeri ini mempunyai sistem pentadbiran yang berbeza. Berbeza. Matlamatnya adalah untuk menguasai negeri ini dan mengambil sumber-sumber yang boleh mereka ambil. Pada tahun 1946 pula Malayan Union ditubuhkan. Ciri-ciri perjanjian Malayan Union, semua negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu serta dua negeri Selat disatukan, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Seorang gubernur British dilantik oleh Ratu England akan mengetuai Malayan Union. Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Malayan Union dibentuk. Singapura diasingkan kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas. Ini adalah ciri-ciri Malayan Union. Kewarganegaraan sama rata dengan prinsip jus soli menjadi asas kerakyatan Malayan Union. Raja-Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Kalau kamu ingat bersejarah Malayan Union ini ditolak, ditentang
oleh masyarakat setempat. Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 merupakan titik pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia. Kemerdekaan ini merupakan usaha mewujudkan negara bangsa, didahului oleh pembinaan negara dan kemudiannya pembinaan bangsa. Pembinaan negara melibatkan usaha mengurus keterbatasan sumber negara dalam membangunkan berbagai sektor yang diperlukan oleh masyarakat. Pembinaan bangsa pula melibatkan usaha mencapai solidariti dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Kemerdekaan ini menjadi pemangkin kepada usaha membina sebuah negara yang maju dan berdaulat. Bagaimana pula selepas merdeka? Sekarang dia ada peradaban globalisasi, iaitu dunia tanpa sempadan. Penjajahan yang tidak perlu menggunakan kekerasan. Penjajahan secara halus, penjajahan secara tidak langsung. Ia melibatkan interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara melalui pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi maklumat dan informasi. Kita dah ada internet, komputer, smartphone, penggunaan media sosial yang berleluasa, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram dan lain-lain. Peradaban globalisasi ini membawa pengaruh yang lebih besar dan kita tak boleh kawal benda ni dalam pelbagai aspek. Merentasi politik, merentasi pelbagai bidang, ekonomi, sosial budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Benda ni kita tak dapat kawal lagi. Kalau zaman dahulu, ia lebih bersifat fizikal, kita boleh nampak. Macam askar Jepun datang ke Malaysia, askar British, dia lebih fizikal, macam dia lebih langsung berbanding dengan peradaban globalisasi. Yang mana globalisasi ini kita tidak boleh kawal secara halus maupun secara terbuka. Perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Tak boleh kawal lagi benda ni. Pengaruh globalisasi ini terhadap peradaban. Kita lihat sosial media di dunia. Keseluruhan boleh dikatakan hampir semua negara di dunia dikuasai oleh Facebook. Qzone Qzone tu mungkin Malaysia tak ada kot. Macam di China mungkin Ozone ataupun Qzone ni memang digunakan sebagai media sosial utama. Sebab China mengharamkan Facebook. Tapi kalau kita lihat dalam negara lain, hampir semua dikuasai oleh Facebook, Twitter. Ini adalah data daripada NCMC pada suku tahun kedua. Pada tahun 2015. 68.5% daripada populasi masyarakat Malaysia mendapat akses internet. Dan daripada situ 67.7% mendapat akses kepada jaringan sosial. Jadi benda ini secara tak langsung kita boleh mengenal dunia. Dunia boleh mengenal kita. Peradaban kita diperkenalkan kepada dunia dan peradaban mereka pun diperkenalkan kepada kita. Hanya di depan komputer, di depan telefon pintar, di depan media massa. Tidak perlu lagi penjajahan secara fizikal. Tidak perlu lagi askar-askar dari negara-negara tertentu datang ataupun perdagangan perlu berlaku untuk berlakunya interaksi peradaban. Tidak perlu sekarang ini. Hanya perlu melihat ke skrin komputer, skrin smartphone untuk berlakunya interaksi etika dan peradaban. Gabungan atau pencaburan beberapa peradaban membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Peradaban Melayu menjadi teras kepada peradaban majmuk Malaysia. Setelah kemasukan para pedagang dari India, China dan Timur Tengah telah membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu. Kemudiannya disusuli dengan kemasukan kuasa penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris yang telah membawa berlakunya interaksi dan jaringan peradaban yang lebih rencam. Apakah maksud rencam itu? Rencam ni percampuran, kepelbagaian. Rencah, rempah ratus. Pelbagai rempah, pelbagai budaya, pelbagai rasa, pelbagai warna. Episod penjajahan Inggeris telah membawa lebih banyak pekerja asing dari India dan China, telah memungkinkan berlakunya pengukuhan peradaban China dan India di tanah Melayu. Pada hari ini, di era globalisasi telah membawa berlakunya kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sepadan melalui jaringan dunia yang kompleks. Kesemua pengaruh peradaban luar ini telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia pada hari ini. Maka jadilah seperti ini. Peradaban majmuk Malaysia ni adalah rencah campuran rempah ratus pelbagai perasa, warna dan perisa. Daripada pelbagai peradaban selain peradaban Melayu sebagai terasnya. Sebab peradaban Melayu memang dah ada di situ. Maka datang peradaban yang lain.
peradaban India, peradaban Inggeris, peradaban Belanda, peradaban Portugis, peradaban Cina, peradaban Timur Tengah, dan juga peradaban global yang terkini. Ini memang kita tidak dapat kawal. Bagaimanakah pembangunan, perubahan dan transformasi sosial di Malaysia? Bermula pada tahun 1970-an, kemiskinan dan ketidaksamarataan. Kemudian berlakunya pembangunan industri dan penghijrahan pada tahun 1980 hingga 90-an. Pada tahun 2000, alah baru. Berlakunya urbanisasi, pemwujudan pembandaran dan kelas menengah. Pada tahun 2010-an, kita menuju ke arah negara maju. Dari masyarakat majmuk, berbagai etnik, ke negara kerencaman sosial dengan ketamadunan payung anak watan. Amat sukar, amat mencabar untuk mewujudkan masyarakat majmuk yang mempunyai ketamadunan payung anak watan ni. Amat sukar. Sampai sekarang pun kita masih lihat cabarannya masih ada. Bagaimana pembangunan migrasi dan teknologi memberi kesan kepada sosial, memberi kesan kepada pembentukan negara bangsa. Kemajuan melahirkan perubahan sosial. Dari pertanian sara hidup ke komersial industri. Dari miskin ke kelas menengah. Dari perdesaan ke kosmopolitan. Transformasi sosial melahirkan kerencaman sosial berpaksikan budaya moderniti dan kepelbagaian. Iaitu perkongsian nilai sejagat, persamaan pendapat awam, batas etnik yang nipis, tingkah laku horizontal bukan vertikal, hubungan sosial rentas etnik dan agama. Tingkah laku horizontal maksudnya apa? Itu adalah tugasan anda untuk mencarinya. Apakah maksud tingkah laku horizontal? Apakah maksud tingkah laku vertikal? Apakah impak kerencaman sosial norma sejagat? Wujudnya budaya politik baru, iaitu kebebasan bersuara, berpersatuan, akses maklumat, demokrasi dan pelibatan. Adakah kebebasan bersuara ini adalah kebebasan yang mutlak? Adakah kebebasan bersuara ini adalah kebaikan yang mutlak? Ataupun ia perlu dibatasi bagi mengekalkan kerencaman sosial ini? Nilai politik, amanah integriti, keadilan, accountability, transparansi dan keterangkuman. Isu yang muncul pula daripada impak kerencaman sosial ini: rasuah, salah guna kuasa, keterangkuman jentera dan dasar awam, takbir urus baik dan federalisme. Apakah pula konsep negara bangsa? Asasnya, istilah negara bangsa merupakan gabungan dua dimensi utama, iaitu negara dan bangsa. Apakah itu negara? Negara ni terbentuk ataupun entiti yang terbentuk dengan adanya tanah, air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sempadan, kerajaan dan mempunyai undang-undang sendiri. Dan kesemua elemen ini adalah saling melengkapi antara satu sama lain yang mengisahkan tentang sistem kuasa dan autoriti. Konsep negara bangsa di Eropah bermula apabila lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa feudal dan proses pembentukan sistem baru yang dibagi kapitalis. Kejayaan kapitalis membolehkan mereka berkuasa dan membentuk sebuah negara moden yang mana entiti negara ialah mempunyai sempadan atau wilayah tertentu dan juga adanya bangsa tertentu yang mendukung negara tersebut. Misalnya di Eropah, bangsa Inggeris muncul lebih awal sebelum lahirnya bangsa Eropah dan negara England yang moden. Negara bangsa adalah di mana budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Idealnya, sebuah negara bangsa memiliki hanya satu anak watan, satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa adanya kumpulan yang lain. Negara bangsa adalah hanya satu idea di mana bangsa sama dan ditakbir urus oleh negara berdaulat mereka sendiri. Satu negara hanya mengandungi satu bangsa. Berkaitan itu, Benedict Anderson melalui konsep Imagine Community mengatakan pertemuan tentang bentuk negara bangsa akan dimuktamadkan dengan kemerdekaan di mana pelbagai bangsa itu menjadi satu bangsa seperti Indonesia. Ini adalah konsep negara bangsa. Ini juga konsep yang diperkenalkan oleh Moten dan Islam. Negara bangsa sebagai sebuah institusi politik yang merujuk kepada sebuah negara yang dihuni oleh sekumpulan manusia yang memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah bangsa atas landasan perkongsian budaya, sejarah bahasa, etnisiti dan faktor yang lain. Banyak konsep negara bangsa yang diperkenalkan oleh sarjana-sarjana. Bagaimana pula dengan Malaysia? Apabila Malaysia diisytiharkan merdeka pada tahun 1957, apa yang lahir ialah sebuah negara dan bukannya sebuah bangsa. Apabila Malaysia terbentuk
pada 16 September 1963, apa yang wujud ialah negara Malaysia, bukannya bangsa Malaysia. Struktur sistem negara-negara memerlukan promosi kepentingan diri sahaja tanpa melibatkan kepentingan pihak lain. Bagi aliran yang berfahaman liberal dan sosialis, negara-negara adalah satu usaha untuk membentuk kesetiaan dan ketaatan sivik yang sempurna. Manakala bagi kefahaman konservatif dan nasionalis pula, ia adalah berdasarkan kepada etnik atau satu bentuk perpaduan organik. Pembentukan negara bangsa ni ada banyak konsep. Okay, konsep pertama ialah satu bangsa, satu negara. Okey, keadaan ini bertitik tolak daripada satu ras membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Ia juga akan melahirkan negara bangsa. Sebagai contoh, bangsa Jepun membentuk negara Jepun. Bangsa Jerman membentuk negara Jerman. Konsep kedua ialah bangsa tanpa negara. Nation without state. Terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan mereka menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai autonomi sendiri. Contohnya, bangsa Melayu di Patani, selatan Thailand. Mereka mempunyai identiti bangsa tersendiri, tetapi negara dimiliki oleh orang Thai. Bangsa Kurdis yang bertapak di utara Iraq. Bangsa ini berjaya membentuk wilayah autonomi Kurdistan, tetapi negara Kurdistan pula tidak diiktiraf di dalam peta dunia. Bagaimana pula konsep ketiga iaitu negara tanpa bangsa, state without nation. Senario ini berlaku apabila wujudnya sesebuah negara yang diperakui kedaulatannya tetapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Kewujudan negara sebegini boleh dirujuk dalam konteks Malaysia. Malaysia lahir sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kumpulan etnik yang mengekalkan identiti masing-masing. Satu bangsa Malaysia masih belum terbina. Apakah bentuk negara bangsa? Setiap negara bangsa mempunyai kumpulan etnik asal yang membina dinasti, empayar dan negara bangsa mereka. Namun begitu, dengan penghijrahan, perkembangan kapitalisme dan penjajahan, geopolitik negara telah mengalami perubahan melalui perjanjian dan penaklukan semenjak abad ke-16. Dalam pergolakan geopolitik dunia ini, dua bentuk negara bangsa dapat dikenal pasti, iaitu negara bangsa tamu dan negara bangsa settler. Dalam negara bangsa tamu seperti Jerman, United Kingdom, Perancis, China, India, Thailand, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, Brunei, Filipina, Malaysia dan sebagainya, wilayahnya diduduki oleh kumpulan etnik asal. Hegemoni politik menjadi amalan adalah di mana anak watan diperakui dan diterima. Walaupun negara ini mempunyai komuniti migran dan di negara-negara lain, mereka akan bernaung di bawah payung anak watan di situ. Manakala dalam bentuk negara bangsa settler seperti Amerika Syarikat, Kanada, Australia, New Zealand, Singapura dan sebagainya, komuniti migran yang menduduki negara itu telah meminggirkan, meletak di tanah-tanah rizab dan ada yang menghapuskan anak-anak watan asalnya. Dengan pemilikan tanah, penguasaan ekonomi dan politik oleh komuniti settler ini, kedudukan anak watan tidak diperakui dan diterima oleh dan hegemoni politik diganti dengan kumpulan etnik yang menguasai ekonomi dan politik seperti Wasp, Anglo-Celtic, Perancis, Cina dan sebagainya. Apakah konsep negara? Okay. Negara merujuk kepada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang memerintah. Konsep negara adalah sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat, mentadbir urus ke arah satu wilayah yang diperakui oleh negara-negara lain. Rakyat setiap negara diikat dengan tanah air, perlembagaan dan kerakyatannya. Elemen terpenting bagi negara ialah penduduk atau rakyat, memandangkan rakyatlah yang mencorakkan negara. Rakyat jugalah yang akan membentuk bangsa bagi sesebuah negara. Marx and Weber memperincikan ciri-ciri utama pembentukan sesebuah negara, merangkumi adanya penduduk, sempadan, kerajaan dan kedaulatan. Okay. Bagi Marx, the state is the product of class contradictions and class struggle and is controlled by the economically dominant class. Sementara itu bagi Weber, the state is a human community that successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical violence in a given territory. Manakala Sajadah Dal yang terpengaruh dengan Weber mendefinisikan negara sebagai satu sistem politik yang didirikan oleh sekumpulan manusia yang menetap dalam sesebuah wilayah dan membentuk kerajaan sah yang memerintah wilayah tersebut. Giddens menakrifkan negara sebagai sebuah organisasi politik yang berkuasa memerintah sesebuah wilayah tertentu dan boleh menggunakan pelbagai kaedah termasuk dengan cara kekerasan bagi mengekalkan sesuatu peraturan. Okay. Jadi, daripada takrifan-takrifan ini, kita boleh simpulkan, ringkaskan negara ini pada beberapa elemen, iaitu penduduk, wilayah,
ataupun sepadan, kerajaan dan kedaulatan. Bagaimana pula dengan konsep bangsa? Daripada dimensi sejarah, istilah bangsa berasal dari perkataan Latin yang bermaksud lahir. Ia merujuk kepada tempat asal lahirnya seseorang individu yang membawa kepada pembentukan suatu kumpulan besar manusia. Penggunaan istilah bangsa ini cukup meluas dan membawa makna yang rencang. Biasanya istilah bangsa digunakan untuk menjelaskan tentang sesebuah kumpulan etnik, bahasa dan kebudayaan komuniti. Sekumpulan besar manusia membentuk sebuah bangsa biasanya melalui keterikatan hubungan darah dan keturunan, penggunaan bahasa yang sama, perkongsian tradisi dan sejarah. Ada sesetengah sarjana melihat bangsa itu dalam konsep yang mempunyai kepentingan kaum dan etnografi. Mereka berpandangan bahawa bangsa itu lahir dari sekumpulan besar manusia yang bersatu melalui keturunan dan penggunaan bahasa yang sama, iaitu dalam satu kelompok yang sama. Benedict Anderson pula menakrifkan bangsa sebagai sebuah imagined political community. Penrose pula mendefinisikan bangsa sebagai the largest self-defined collectivity of people whose members believe that they share some form of territorial association and that they are genetically related. Bangsa merujuk pada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Bangsa adalah satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya dan sejarah. Seringkali ikatan bangsa dikaitkan dengan pertalian darah, kekeluargaan, etnik, budaya, agama dan wilayah. Walaupun wujud pelbagai perspektif, sentimen yang membentuk bangsa adalah perasaan kebersamaan ataupun belonging together. Oleh itu dapat dirumuskan bahawa bangsa adalah sekumpulan besar manusia yang mempunyai keterikatan melalui perasaan kekitaan bersama dalam sesebuah negara. Kalau kita ringkaskan ialah ini dia, ada 3 elemen dalam konsep bangsa ni, iaitu satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal iaitu ras dan keturunan, kaum iaitu kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya, dan satu komuniti budaya satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Bagaimana pula dengan kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah perihal warga negara, kerakyatan sesebuah negara. Kewarganegaraan membawa maksud kerakyatan, rupa bangsa seseorang. Setiap negara mempunyai penduduk yang diiktiraf berdasarkan undang-undang negara berkenaan dan membentuk sebuah komuniti politik. Ini bermakna kewarganegaraan adalah satu bentuk kerakyatan atau kedudukan yang sah yang mengikat seseorang individu dengan negaranya. Melalui kedudukan sah tersebut, seseorang warga negara mendapat perlindungan, hak-hak istimewa dan pelbagai lagi. Dari segi naratifnya, negara bangsa ini ialah sebuah negara etno berpasakkan anak watan dalam masyarakat kepelbagaian, diintegrasikan di pelantar perlembagaan dan tersulam di ruang sivik dalam governan dan pembangunan dengan keadilan, keterangkuman dan demokrasi dalam membina negara bangsa Malaysia. Ini adalah jenis-jenis negara bangsa, sama ada indigenous nation state, ataupun settler nation state. Sebagai contoh, Malaysia berada di indigenous nation state. Singapura adalah settler nation state. Macam mana pula dengan Brunei? Brunei adalah indigenous nation state. Hegemoni politik memperakui dan menerima anak watan dan komuniti migran diberikan kerakyatan negara. Perlembagaan mencerminkan kenyataan sejarah panjang di mana Melayu, Islam, bahasa Melayu, Raja dan Akta 153 kedudukan Melayu dalam negara dijadikan pasak perlembagaan. Minoriti lain diikat di pelantar integrasi, yang mana yang di-Pertuan Agong sebagai simbol perpaduan negara. Islam agama rasmi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dalam aman dan damai. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, tetapi bahasa ibunda lain boleh dipelajari. Dan Akta 153 yang di-Pertuan Agong menjamin kepentingan minoriti lain. Apabila Malaysia dibentuk, rakyat Sabah dan Sarawak diperakui sebagai bumi putera dan dijadikan sebahagian pasak negara bangsa bersama Melayu. Kita juga mengidamkan sebuah bangsa, dipanggil bangsa idaman. Samsul melalui konsep Nation of Intent berpendirian bahawa sebuah negara bangsa adalah a project work in progress dan sentiasa berlaku contestation bangsa dalam negara itu hingga yang wujud adalah negara tetapi bangsanya tidak terbina seperti di Malaysia. Di Malaysia, pembentukan bangsa terjadi dalam 2 fasa iaitu sebelum dan selepas merdeka. Antaranya adalah konsep Melayu Raya yang digagaskan oleh Pergerakan Kiri Melayu, konsep negara Islam yang diperkenalkan oleh kelompok Islam, dan konsep masyarakat majmuk yang dipimpin oleh orang Melayu. Namun demikian, hanya konsep terakhir iaitu Malay-led Plural Society
diterima oleh pihak British pada ketika itu. Hal ini dinatijahkan dengan terbentuknya Communities License Committee pada tahun 1949 yang diterima pakai sehingga kemerdekaan. Selepas negara ini mencapai kemerdekaan, wujud keinginan untuk melahirkan satu konsep kenegaraan yang kolektif ataupun identiti nasional sempurna. Impian ini antaranya telah melahirkan konsep Malaysia yang popular pada tahun 1960. Selain itu, pembangunan negara bangsa selepas mereka turut melahirkan konsep-konsep lain seperti Wawasan 2020 dan Gagasan Satu Malaysia. Malah di Borneo wujud konsep seperti Sabah for Sabahan dan Sarawak for Sarawakian. Walau bagaimanapun, konsep-konsep yang wujud di Borneo ini dicetuskan oleh kelompok strategi internet dengan bantuan sosial media dan tidaklah popular dalam konteks yang lebih umum. Pembangunan bangsa pasca PRU ke-14 tidak banyak mengalami perubahan. Kepimpinan Mahathir mengekalkan konsep Malay-led Plural Society. Dalam konsep hari ini, konsep bahasa idaman inilah yang diangkat oleh parti-parti politik seperti Bersatu, UMNO dan PAS. Dalam aspek hubungan kemasyarakatan di dalam konsep Malaysia baru ini, penekanan banyak diberikan kepada hubungan antara kaum ataupun interetnik, tetapi meminggirkan peri penting hubungan antara kaum ataupun dalam kaum ataupun intraetnik. Kepelbagaian dan perbezaan yang wujud antara kaum di negara ini adalah sesuatu yang perlu diraihkan. Namun, kita sering melihat perbezaan-perbezaan ini di dalam dikotomi yang negatif, bukannya positif. Perbezaan menjadi sesuatu yang perlu dilawan, bukannya disyukuri. Jadi, bermula pada tahun 1950-an, inilah cabaran ataupun hegemoni membentuk negara bangsa idaman. Bermula dengan Daulah Islamiah, Malay Hegemony, Malaya Raya, Malaysian Malaysia, Middle Malaysia, bangsa Malaysia dan kita tak tahu bangsa apa lagi. Bangsa idaman barangkali. Okey, sekarang kita teruskan dengan etos bangsa. Etos bangsa. Perkataan etos ini telah mula digunakan sejak zaman Greek lagi. Iaitu berasal daripada perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu perkara. Yang boleh dikatakan satu konsep umum tanpa definisi yang normal. The Oxford English Dictionary pada tahun 2000 menakrifkan ethos sebagai the characteristic spirit, prevalent tone of sentiment of a people or community. Mangso et al. Menakrifkan ethos sebagai pandangan hidup yang khas sesuatu golongan sosial yang didasari kepada sifat, nilai adat istiadat yang membawa ataupun memberi watak dalam masyarakat. Terdapat berbagai maksud ethos di sini. Jadi anda boleh baca. Bagaimana pula dengan ethos nasional? Dalam konteks Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1992 telah mengemukakan ethos bangsa. Seperti mana? Berikut. Building a nation of diverse people with differing historical, ethnic, linguistic, religious, cultural, and geographical backgrounds is something more than just fostering consensus on the basic character of a state of nation. It involves the fostering of 1. Shared historical experiences. 2. Shared values. 3. A feeling of common identity. 4. Shared destiny that transcend ethnic bounds without undermining ethnic identity. 5. Loyalty. 6. Commitment. And 7. An emotional attachment to the nation and the flowering of distinctly national ethos. Ethos nasional adalah ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan yang mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, perasaan dan semangat, kepercayaan dan identiti bersama. Walaupun konsep identiti sosial, kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa, mengukurnya adalah sulit dan hanya dapat dipantau bentuk dan intensitinya di negara itu. Setiap bangsa mempunyai warisan etnosimbolisme dalam jangka pensejarahan panjang seperti bendera, bahasa, pakaian, makanan, muzik, tarian, arkitek bangunan, batu nisan, kerabat diraja, pahlawan, buku sekolah dan keselamatan negara dan sebagainya sebagai asas bangsanya. Terdapat pelbagai perspektif tentang negara bangsa. Ia dipengaruhi oleh geopolitik negara dan perubahan politik. Sebelum mereka kita bicara tentang negara bangsa. Jadi kesimpulannya, peradaban majmuk ialah satu gabungan atau campuran pelbagai bentuk peradaban yang menyerap masuk ke dalam peradaban Melayu. Negara ialah mempunyai penduduk, wilayah kerajaan dan kedaulatan. Manakala bangsa pula adalah satu kelompok manusia yang mempunyai satu ikatan ketatanegaraan dan mempunyai komuniti politik. Manakala negara bangsa pula majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama
dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Negara bangsa idaman ialah Malay-led plural society. Etos nasional, ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat individu. Jadi dengan itu, tamatlah kuliah untuk topik kali ini. Kita akan berjumpa dalam topik yang seterusnya. Sekiranya ada persoalan boleh dikemukakan. Assalamualaikum dan terima kasih.